Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Malam ni ramai ni malam ni ada 51 orang. Okey. Rasa gementar Pak nak sharing malam ni. Oh, komputer hang, no problem, tak apa. Saya teruskan. Okey, no problem, saya teruskan. Masa pun berjalan. Okay, yang penting sama-sama kita pada malam ni kita dapat manfaat. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah kan, dengan izin Allah kita dapat luangkan masa malam ni. Dikala orang lain tengah sibuk, kan orang lain tengah ada urusan lain, tengah masak dan sekian-sekian, tapi kita dapat luangkan masa. Ajar saya hanya bukan mana ilmu yang saya dapat ni pun bukanlah milik saya. Semua datangnya daripada Allah. Okey, jadi sebelum kita mula, sekejap saya share saya punya page. Encik Azrul. Okey, sorry semua. Terputus sedikit saja. Sama tadi. Tak tahulah, minta maaf minta maaf, harap-harap connection okey Okey, tak apa, kita teruskan juga. So pertama sekali kita nak mulakan dengan satu perkara yang sangat penting. Okay? Sangat penting. Itu apa yang nak saya mula, apa yang saya nak share adalah perkara yang sangat penting, kunci kejayaan yang paling utama, iaitu apa? Tentu saya tidaklah pandai mana, walau bagaimanapun saya terlalu berat Assalamualaikum semua. Nampaknya ada sikit masalah connection. Encik Azrul keluar balik. Kita bagi dia sebentar untuk dia masuk balik ya. Saya try juga contact dia ya.
Boleh dengar tak suara saya, Cik Dina? Sorry ya. Sekarang boleh dengar. Boleh dengar? Okey. Tolong bagi saya hotspot. Terima kasih. Terima kasih Okey, Sudi. sekejap ya, saya cari Encik Azrul. Sekarang saya share screen. Boleh dengar tak? Dan nampak tak Nampak? screen? Nampak? Okey, saya minta maaf sebab mungkin off camera ni dapat ringankan sikit line dia. Okey ya. Okey, minta maaf semua sekali lagi, saya minta maaf. Okey, Ni kenapa cepat sangat, Encik Azrul? bukan cepat, saya back. Alright. So malam ni kita masing-masing berada dalam situasi yang sama, situasi yang lockdown. Kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana kan. Kita hanya kat rumah saja. Okey. Seperti mana satu ketika dahulu peristiwa lockdown ni berlaku pada siapa? Pada Nabi Yunus ya. Nabi Yunus dia dalam keadaan lockdown. Pelajaran di situ adalah ringkasan ceritanya adalah dia berserah kepada Allah sepenuhnya. Berserah kepada Allah, dan itulah sebaik-baik solution. Bila mana kita berserah diri kepada Allah, Allah punya aturan tu sangat superb, sangat luar biasa, di luar daripada jangkauan kita. Okey. Jadi malam ni kita nak mulakan dengan satu perkara yang sangat-sangat baik. So malam ni saya akan cover 4 tips kejayaan, asas kejayaan yang mana kita masa sekolah dulu kita dah belajar dah. Okey, doa dan berkatan, usaha, ikhtiar dan juga tawakal. Okey, simple. Walaupun simple, kita akan perhalusi lebih detail. Okey. Okey, kita nak mulakan dengan doa. Dengan doa, iaitu permulaan yang baik adalah dengan doa dengan nama Allah. Ya. Dengan kita sama-sama membacakan bismillah. Okay, dia cuba yang mana memang semua tak nampak saya, kita sama-sama angkat tangan kanan, kita letak dekat dada kita, letak dekat dada, kita baca bismillahirrahmanirrahim sama-sama dan juga kita beristighfar 3 kali insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Okey, mudah-mudahan dengan bacaan kita, mohon doa kita kepada Allah, semoga Allah aturkan kebaikan untuk kita insya-Allah. Okey, jadi apa yang saya nak share pada malam ni adalah kunci kejayaan yang sebenar. Sebelum saya berceloteh macam-macam tentang online lah kan, tentang teknik presentation, teknik nak closing, teknik marketing. Itu semua adalah usaha kita, tetapi kejayaan yang sebenar. Kejayaan sebenar tu apa? Apa kejayaan sebenar? Kita masing-masing dalam bidang perniagaan kan. Perniagaan ni mesti dia akan relate dengan apa? Relate dengan kejayaan, relate dengan pendapatan, relate dengan income, relate dengan rezeki. Okey, dengan pangkat, dan benda tu tak boleh lari. Sinkronis dengan perniagaan. Okey. Jadi apa kunci kejayaan yang sebenar? Okey. Kejayaan kita tak lain dan tak bukan adalah datangnya daripada Allah Taala. Okay. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai 13 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai. Okay. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Okay. Masing-masing ada Al-Quran, boleh buka surah Nuh ayat 10 sampai 13. Okay. Jadi kuncinya di sini, kunci kejayaan di sini adalah mohon ampun pada Allah. Okay. Itu kunci kejayaan. Okay. Bila mana kita minta ampun pada Allah, Allah akan kirimkan hujan lebat. Hujan lebat ni ulama tafsirkan adalah rezeki. Rezeki yang melimpah ruah. Sebenarnya kita masing-masing dah diaturkan rezeki yang banyak untuk kita sebenarnya, tuan-tuan. Kita dah diaturkan rezeki yang banyak, tetapi kenapa kita dapat sikit? Sebabnya adalah penghalang. Ada penghalang. Penghalang rezeki kita adalah apa? Dosa sebenarnya. Dosa-dosa kita yang menghalang rezeki itu sampai pada kita. Jadi untuk hilangkan dosa tersebut, kita minta ampun pada Allah. Okay, macam mana cara minta ampun? Cara minta ampun macam-macam cara, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanya dengan ustaz-ustaz. Paling mudah sekali adalah caranya kita beristighfar pada Allah. Istighfar pada Allah dan kita menyesali perbuatan-perbuatan kita yang lampau, dosa-dosa kita yang lampau, benda-benda yang tak bermanfaat yang kita buat selama ni, kita minta ampun pada Allah dan kita pilihlah jalan yang mana yang Allah suka.
Okay. Bila mana kita minta ampun kepada Allah, first Allah kirimkan hujan yang lebat. Yang kedua, membanyakkan harta. Okay. Saya percaya malam ni ada 56 orang. Siapa tak suka harta? Ada tak daripada 56 orang ni tak suka harta? Okay. Saya yakin paling ramai yang suka harta di sini. Termasuklah saya. Kita suka kan? Kita suka kereta, kita suka rumah, kita suka apa lagi? iPad, iPhone dan macam-macam kan? Semua benda tu harta. So, kita minta ampun kepada Allah. Allah akan aturkan dengan baik untuk kita ya. Kemudian tak cukup dengan harta anakmu kan? Dan mengadakan untukmu kebun. Kita bukan pekebun ya. Kita bukan pekebun. Adakah Allah nak bagi kebun kat kita? Kita sedang niaga kan. Jadi ulama tafsirkan dekat sini Allah akan mengadakan untuk kita perniagaan. Tak cukup dengan perniagaan. Di dalam perniagaan tu pula ada sungai. Dalam kebun ada sungai. Maksud kebun tu kebun yang fresh, kebun yang subur. Okay, perniagaan kita tu umpamanya perniagaan yang didatangkan dalam kumpulan kita ni orang-orang yang nak berjaya, sama-sama nak berjaya dengan kita. Sama-sama nak membantu kejayaan untuk kita. Kalau kita ada syarikat, Allah datangkan dalam syarikat kita tu staf-staf yang nak bantu perniagaan kita. Kalau kita rakan niaga, Allah datangkan rakan. Kalau kita bisnes Allah akan datangkan rakan-rakan niaga yang betul-betul nak berjaya bersama-sama kita, insya-Allah. Okay, ya. Jadi sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Okay. Buatlah apa-apa ibadat yang sesuai dan kita minta ampun kepada Allah. Kalau tanya pendapat saya, kita baca Quran pun minta ampun kepada Allah, kita baca Yasin pun kita minta ampun kepada Allah, kita buat sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, semua kepada Allah. Kita sembahyang sunat duha pun kita minta ampun kepada Allah. Okey. Sebelum saya nak tukar kepada next screen, okey, boleh dengar tak suara saya ni? Okey, dengar. Sebab saya tak nampak semua ni. Dengar tapi bergema Encik Azrul. Dengar bergema. Sekejap. Kalau sekarang macam mana? Testing? Okey tak? Okey, tak tergema ni. Okey. Thank you Encik Azrul. Alhamdulillah. Okey, thank you. Okey. Jadi kunci kejayaan. Kunci kejayaan yang kedua. Okey, murnikan perniagaan, niat perniagaan kita kerana Allah. Okey, murnikan niat perniagaan kita tu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Okay, ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak buat kerja, kita nak tak buat kerja sedikit, kan hasil dia banyak. Okay. Buat kerja sikit, hasil dia banyak. Itulah yang dikatakan keberkatan. Benda yang berkat ni, yang sedikit jadi banyak. Okay. Yang banyak tu jadi lagi banyak dan boleh bagi manfaat. Itu sebenarnya yang kita nak sebenarnya. Okay. Usaha sedikit, hasil keberkatan. Kalau ikut ayat ni, kita tolong agama Allah. Macam mana nak tolong agama Allah ni? Okay. Allah itu maha hebat. Allah maha hebat, Allah maha berkuasa. Sebenarnya Allah tidak berharap pun pada pertolongan kita. Tetapi Allah berfirman ke sini, siapa? Jika kamu menolong agama Allah, nescaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, kita di dalam platform perniagaan yang patuh syariah, yang betul-betul berlandaskan syarak. Jadi, eloklah kita perjuangkan bersungguh-sungguh kita punya perniagaan ni. Okay. Secara tak langsung, kita sedang membantu agama Allah. Kita sedang menolong tegakkan syariat Islam. Sedang menolong tegakkan sistem kewangan yang patuh syariah ni. Berbanding dengan apa? Berbanding dengan yang lawannya adalah insurans. Perniagaan yang berlandaskan riba. Okay, macam-macam di luar sana. Jadi kita nak selamatkan umat dalam Malaysia ni, umat sekeliling kita ni terutamanya. Kita cubalah laksanakan perniagaan kita dengan sehabis-habis-baik. Niatnya untuk apa? Niatnya hanyalah kerana Allah. Okay, bila mana kita ada niat kerana Allah, mudah-mudahan Allah akan bantu kita. Bila Allah bantu kita tu, usaha kita kadang-kadang tak banyak mana pun, tapi hasil dia tu mencurah-curah. Suka tak macam tu? Mesti suka kan? Mesti semua suka. Buat kerja sikit, hasil banyak. Buat kerja sikit, hasil banyak. Kerana apa? Di dalam usaha kita tu adanya keberkatan. Mudah-mudahan. Okay, itu intro saja. Intro saja. Walaupun intro, pada saya itulah kunci kejayaan sebenar. Sebab tu saya tak benda ni perkara ni yang pertama. Sebelum kita nak berusaha sungguh-sungguh, sebelum kita nak rancang perniagaan sekian-sekian kan, nak buat rangka kerja untuk setahun, nak buat dream chaser dan sebagainya, kita
clearkan dulu, jelaskan dulu kita punya kabel. Kabel dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah yang Maha mengatur seluruh urusan. Bila mana kabel kita kuat, mudah urusan kita. Kalau nak mudah faham lagi, umpamanya kalau kita ni contohlah, saya bagi contoh, saya ni sangat-sangat rapat, contohnya dengan sultan, contohnya sangat rapat dengan sultan. Jadi kita rasa macam mana hidup kita ni. Anything kita bagi tahu sultan, sultan tolong. Bagi tahu ada masalah, bagi tahu dengan sultan, sultan akan tolong. Contoh. Jadi kita rasa sangat yakin. Kan sebab apa? Sebab kita ada kabel yang kuat. Okey, sama juga bila mana kita ada kabel yang kuat dengan Allah Subhanahu Taala, insya-Allah kita punya kekuatan dalaman tu akan sangat kuat. Okey, jadi mulalah setiap hari kita, setiap minggu kita, setiap bulan kita ni dengan kita betul-betul clear kita punya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Okey, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak, baca sayyidul istighfar, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tahajud, kita buat semua kerana untuk minta ampun kepada Allah. Okey, so kita nak tengok asas yang kedua dalam perniagaan. Okey, are you ready guys? Boleh komen sikit tak? Cuba komen sikit, supaya saya pun rasa macam semangat sikit untuk sharing malam ni. Ready ke tak ready? Kalau ready, tolong type sikit ready kat ruangan chat, boleh? Nak tengok. Ready ke tak ready? Alhamdulillah. Cik Haris, Cik Wani, Zulkifli, Cik Syahira. Okay, alhamdulillah semua dah ready Cik Siti Aisyah ada, Izzati, alhamdulillah. Wow, Ikin Khal pun ada. Okay, Cik Muhammad Zahir ada, alhamdulillah. Okay, terima kasih semua. Okay, so kita nak sharing seterusnya ni. Okay, memandangkan kita dalam kondisi lockdown, so kita akan teruskan juga perniagaan. Kita tak akan stop di sini. Okay, masing-masing ada impian, ada matlamat. So kita nak capai kita punya matlamat dan impian. Kita kena usaha juga. Berapa tu? Usaha apa yang penting sekarang ni? Adalah usaha convert semua. Okay, minta tolong mute yang mana yang tak unmute tu, tolong mute ya. Dah buat dah. Okay, kita kena usaha untuk convert semua sale proses kepada online. Okay, saya akan sharing sedikit demi sedikit. Okay, cumanya malam ni masa terhad tak dapat nak sharing dengan sangat detail, sebagai idea sahaja. Okay, so first kita punya sales cycle, kita check balik sales cycle kita dari segi prospecting. Ini sangat-sangat penting. Prospek sebagai usahawan takaful, prospecting, data prospek, database sangat-sangat penting. Inilah kita punya bahan mentah. Okay, so prospecting kita selama ni mungkin kita boleh tegur orang, kan? Kita boleh buat direct approach. Okay, sekarang ni PKP, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak keluar rumah. Okay, tetapi perniagaan kita tetap diteruskan. Kita boleh buat prospecting melalui Facebook. Okay, Facebook hari-hari kita add friend baru. Okay, macam mana nak cari friend-friend yang quality. Okay, saya nak share ringkas saja. Tuan-tuan pun ada pen, tolong tulis. First kali buka dekat Facebook, cari iklan yang berkaitan dengan insurans. Okay, yang takaful kita tak kacau, kita kacau yang insurans saja. Kenapa saya kata kacau? Bukan kita nak kacau sebenarnya, kita nak selamatkan mereka. Sebab dalam iklan-iklan insurans ni pun ramai Melayu Islam pergi chatting ke sana tanya. Okay, jadi kita add mereka sebagai friend. Okay, add mereka sebagai friend. Okay, lepas tu siapa lagi? Iklan-iklan investment. Okay, ataupun iklan-iklan rumah. Kan iklan rumah banyak kan dalam Facebook kan. Iklan rumah. Orang yang beli rumah dah tentu memerlukan insurans takaful. Dah tentu memerlukan perlindungan takaful. Kita add orang yang nak beli rumah ni. Okay, cari rumah-rumah besar-besar sikit. Iklan yang mahal sikit. Dah tentu orang tu berkemampuan. Add dia orang ni, kita add semua. Add sehari 5, sehari 10. Tu minimum lah, Malas-malas pun 5-10 sehari. Okay, yang penting konsisten. Okay, dari segi WhatsApp, dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp group pun banyak lagi WhatsApp group kita yang kita tak add friend, yang kita tak save dia orang punya nombor phone. Tak payah pergi jauh, group family. Group family, sepupu, dua pupu, ada yang kita tak save nombor lagi, maka kita save lah nombor phone dia orang, mulakan perbualan dengan mereka. Okay, dekat WhatsApp group sekolah, WhatsApp jiran-jiran, WhatsApp penduduk, lagi dalam guru WhatsApp mana lagi. Okay, kan ramai. Jadi kita add diorang tu semua, kita save nombor phone diorang. Okay, dekat mana lagi boleh dapat prospek? Dekat IG, dekat TikTok. Okay, jadi salah satu idea apa yang grup saya buat adalah kami buat kontes. Buat kontes menggunakan survey form online. Kan kita ada Google survey form kan. Kita buat satu kontes. Kita pun message lah kawan sekolah, kawan lama kan. Contohnya bagi tahu
ataupun kita mesej sepupu ke, bagi tahu dia, Assalamualaikum bang, apa khabar, sihat ke? Dia pun reply sihat. Kita pun cakap ada, kita bagi tahu dengan dia, bang nak minta tolong sikit, saya punya agensi tengah buat survey. Nak minta tolong abang join survey ni, boleh tak? Kan kalau ada rezeki nanti bolehlah menang hadiah. Buatlah, spendlah duit sikit, kan? Contohnya RM50 ke RM100 untuk hadiah survey. Bayangkan, contohnya saya spend RM50. Saya buat 100 survey. Bermaksud daripada RM50 saya dapat 100 nama. 100 database baru. Untung ke untung? Memang untung. Okay? Kalau kita spend duit dekat FB Ad, nak dapat 100 nama, berapa kita nak kena spend? Dah tentu banyak. Okay? Dengan idea kontes ni, kita dengan modal RM50 kita dapat 100 nama baru. Okay, dalam perbualan tu kita minta lah orang tu save nombor phone kita sekali. Bagi tahu dengan dia, nanti pengumuman untuk pemenang cabutan bertuah ni kami akan umumkan melalui broadcast. Minta tolong cik save nombor saya, macam tu. Okey, simple. Okey, cukup dah selesai save nombor phone. Dah selesai save nombor phone, kita save nombor phone tu mestilah kena ada format. Kejap lagi saya tunjuk format dia. Okey, lepas tu kita set appointment. Okay, set appointment, ada yang perlu set appointment, ada tak perlu set appointment. Okay, daripada kita dah dapat prospek, kita nak set appointment, kadang-kadang kita just bagi penerangan melalui WhatsApp sahaja, kadang-kadang kan. Kalau perlu, barulah buat set appointment melalui Zoom, Google Meet. Okay, Zoom 40 minit cuma. Google Meet sekarang cuma lagi akan datang kena bayar Google Meet. Google Meet akan datang limit masa sejam. Jadi kita boleh guna manfaatkan benda-benda cuma ni. Kalau tak pandai Google Meet, kita buatlah video call menggunakan WhatsApp. Okey. Ada juga yang close tanpa buat presentation online. Dia hanya berkomunikasi dalam WhatsApp sahaja pun kita boleh close. Okey. Tapi tips dalam WhatsApp ni, tips dia tu kalau boleh janganlah guna perkataan sepenuhnya. Gunalah voice note. Voice note dengan nada intonasi yang baik, yang tenang. Janganlah kita guna voice note anak tengah menjerit kat belakang. Carilah tempat yang tenang sikit. Okay? So kita guna voice note. Bagi quotation, bagi penerangan. Okay? Siapa yang pandai sikit, sebelum bagi quotation tu, buat video menggunakan quotation tu. Presentation ringkas menggunakan video. Kan kita masing-masing ada iPad kan. iPad kan ada function tu, screen record tu. Screen record, onkan mikrofon, kita present seolah-olah kita present dekat dia. Kita tulis atas quotation tu. Nak tunjuk malam ni tak sempat. Okay, lepas tu kita send dekat dia. Send. Saya buat macam tu banyak kali dah sebenarnya. Saya cerita ni benda yang saya buat saja. Okay, saya buat, customer dapat, so dengan penerangan voice note lagi, dia akan confident dengan kita. Ada ramai sebenarnya, saya cerita ni sebab saya ada ramai klien yang tak pernah jumpa pun. Close. Bukan satu kes, kadang-kadang 2 kes, 3 kes. Okay? So semua daripada online. Okay, so kita present menggunakan WhatsApp boleh, macam saya kata tadi, voice note, Google Meet boleh, Zoom, video call ataupun video. Video yang saya bagi tahu tadi tu. Right? So kita close. Bila mana ada buying signal, boleh faham kan buying signal kan? Contohnya dia tanya, ini potongan melalui bank mana kan? Macam mana cara potong? Bila dia tanya macam tu, bermaksud dia dah setuju 80% untuk daftar, untuk sign up polisi dengan kita. Jadi kita jangan tangguh-tangguh, kita selesaikan terus bab closing ni. Selesai closing, kita cadangkan kat dia e-certificate. Certificate ni ada orang suka e-certificate, ada orang tak suka e-certificate. Walau bagaimanapun suka ke tak suka, sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, industri kita ni sedang ke arah e-certificate sepenuhnya. Okay, jadi kita kena bersedia benda ni. So kita cadangkan pada pelanggan e-certificate, beritahu dia nanti dah lulus akan dapat email ataupun dapat ketika itu nanti boleh login dan tengok sendiri portal secara online. Kita punya polisi tu secara online. Okay, bagi tahu dengan dia portal dia macam Nearing to You. Kita guna perkataan Nearing to You, orang senang faham. Macam Nearing to You, macam CMB Click, sangat simple, boleh login, boleh tengok, boleh download anytime. Okay, kalau dia argue, kita bagi tahu dia kenapa macam ni, sebab dulu syarikat bagi sijil. Tetapi lepas 3 tahun, 4 tahun, klien komplain, sijil hilang, nak print balik. Nampak tak kerumitan kat situ. Jadi
sekarang ni inisiatif itu adalah e-certificate, lebih mudah, lebih cepat, lebih fleksibel. Bila masa dia boleh login untuk check tengok. Okay. Selesai dah e-certificate, dah selesai semua dah, kita bagi servis yang terbaik, kita offer voucher. Apa yang saya buat, kami bagi voucher sebenarnya. Dekat pelanggan kita bagi voucher. Voucher apa ni? Voucher kongsi rezeki. Okay, voucher kongsi rezeki, beritahu dia, cik, yang ni agensi saya ada buat satu program iaitu kongsi rezeki. Okay, nak tanya cik sikit, plan yang cik ambil ni, cik puas hati tak? Kan, tanya dia, kenapa cik ambil plan ni? Lepas tu, tanya dia lagi, ada tak cik rasa kawan-kawan cik yang rasa memerlukan plan yang sama? Sebab apa saya tanya macam ni? Sebab kami punya agensi buat voucher, ada voucher sekarang ni. Kalau cik ada kawan seorang, kan, cik perkenalkan kepada saya tolong bagi penerangan, dia setuju untuk daftar, cik dapat cash voucher. Kalau pertama, pelanggan pertama RM30, pelanggan kedua RM50, pelanggan ketiga RM70, pelanggan keempat RM90 contoh. Okay, pelanggan kelima RM120. Kalau lah kita punya prospek, kita punya klien ni dapat recommend 5 pelanggan. Secara tak langsung kita boleh offer kat dia. Sekarang ni cik, yang saya bagi kat cik ni adalah voucher. Voucher ni sekali saja dapat, tapi saya tengok cik ni berkemahiran dalam bidang takaful. Nampak tak, cik dah recommend kat saya 4 orang. Jadi yang dapat komisen adalah saya. Apa kata kalau cik daftar sebagai rakan niaga, cik boleh dapat 6 tahun. 6 tahun komisen. Okey. So secara tak langsung kita akan dapat rakan niaga baru. Okey So saya nak cepat sikit. Kalau ada soalan boleh tanya Encik Azrul. Ini kita punya ya. Encik Azrul, suara Encik Azrul echo balik. Echo balik macam mana kalau sekarang macam mana? Okay, much better. Thank you Encik Azrul. Okay. Macam-macam Zoom ni Saya tukar setting sikit dia okey balik. Tak apa. Thank you Diana. Kalau echo balik nanti bagi tahu balik, saya adjust balik. Alright Okay. First kita dapat inquiry. Bila kita dah iklan, kita dapat inquiry. Okay? Kita dapat melalui WhatsApp, melalui Facebook kita dapat. So kita pun sharing, kita present. Okay? Ada yang close, ada yang tak close. Okay? Benda ni saya dah share sebelum ni, tapi saya akan share balik sekali lagi secara ringkas. Okay? Ada yang close, ada tak close. Bila mana kita close, alhamdulillah, kita bagi servis yang terbaik dan kita gandakan lagi frekuensi jualan melalui pelanggan tu. Okay? Yang tak close macam mana? Yang tak close ni kita jangan risau, kita jangan abaikan, kita akan follow up secara teknik santai sahaja. Ini yang saya nak share malam ni. Okay? So, pelanggan-pelanggan kita ni ramai. Okay? Yang saya cerita tadi tu, kita punya prospek ramai, kita punya circle saja pun dah ramai, kenalan kita ramai, nama dalam kita punya handphone pun dah banyak. So, jangan abaikan. Okay? First, kita kena wujudkan perbualan, wujudkan engagement. Contoh, dekat Facebook kita ada 5,000 friend. Okay? Ada yang kita kenal, ada yang kita tak kenal. Yang mana kenal, alhamdulillah, wujudkan perbualan. Yang mana tak kenal pun wujudkan perbualan. Okay? Wujudkan perbualan, bagi salam ke, respon status dia ke, okay? Macam-macam teknik kita boleh buat. Bagi Google Form, survey form, bagi kontes survey, okay? Apa-apa cara, yang penting ada perbualan. Lepas tu kita save nombor phone dia. Minta pada prospek kita ni nombor phone, dan kita minta dia share nombor phone kita. Okay? Dan share nombor phone ni, kalau boleh tengok kat sini, boleh nampak tak? Harap-harap boleh nampak. Okay. Kalau kita tengok sini, share nombor phone ni dia ada format dia. Macam saya save sini, Azrul. Nampak tak? Azrul PTI online 2020. Okay, PTI itu prospek takfi kelas online, secara online. Ini tahun. Nampak tak? Ini yang saya punya. Ini yang saya punya. Okay. Siapa yang Zoom guna handphone tu mungkin tak berapa nampak lah. Okay, kalau tengok sini memang saya save memang ada format. Okay. Untuk online database ni, program database ni kita kena series yang banyak, sekurang-kurangnya 500. Okay, sekurang-kurangnya 500. Paling cantik 1000. Paling cantik 1000. Okay. Lagi banyak lagi baguslah. Lagi banyak lagi bagus. Okey, bila mana kita dah sediakan database, kita nak grupkan database ni ikut sumber ataupun ikut kriteria. Okey. Contoh dalam grup
grup broadcast ni, kita buat grup broadcast Grup broadcast ni kita buat klien sedia ada. Okey. Klien sedia ada, lepas tu prospek 1, prospek 2, jiran-jiran penduduk, saudara mara, kawan sekolah, kawan universiti, bakal rakan niaga. Contoh ni semua contoh. Kita buat grup broadcast. Apa tujuan grup broadcast? Grup broadcast adalah nanti kita nak kongsi info. Kita nak kongsi info, okey. Orang suka info sebenarnya, orang suka info-info yang bermanfaat. Okay, kita bukannya kita nak buat hard sell, bukannya kita nak menjual, tapi kita nak kongsi info. Okay, so kita buat semua ni. Selesai je step ini, kita nak buat info. Okay, kita nak bagi info pada orang-orang yang kita kenal ni semua. Okay, sediakan info yang menarik untuk mereka. Info apa yang kita nak share ni? Okay, kita share lah info pengurusan kewangan, info claim, kejap lagi saya tunjuk contoh-contoh info. Okay, lepas tu jenis-jenis takaful, kan kita ada banyak coverage kan. Setiap rider tu boleh jadi info. Rider ADD, rider apa lagi? Rider critical illness, comprehensive critical illness. Kita boleh buat satu karangan ringkas penerangan tentang rider itu. Contohnya comprehensive critical illness. Tak semua syarikat boleh cover kanser tahap 1, tahap 2. Contohnya kita buat tajuk perlindungan kanser tahap awal sampai akhir. Kita boleh share kita punya manfaat rider tu. Kita buat huraian-huraian sikit. Kita buatlah contohnya soalan, adakah insurans di Malaysia cover kanser tahap awal ataupun penyakit kritikal tahap awal. Buat huraian sikit last sekali bagi tahu sebenarnya takaful ikhlas ada perlindungan untuk kanser tahap awal. Contoh, nampak tak? Itu dah jadi satu info. Okay, sekejap lagi saya tunjuk format dia. Alright. Info apa lagi? Info perbezaan takaful dan insurans. Kemudian hari Jumaat kita share lah hadis-hadis. Okay. Ikhtisas pun dah buat salam Jumaat kan. So kita boleh copy terus direct. Okay, setiap kali hari raya kita message. Kadang-kadang sebelum ni kalau kita tak ada sistem, kita tak buat broadcast, kita terpaksa mesej satu-satu, sorang-sorang kan. Bila mana kita ada broadcast, sekali kita tekan je 256 orang dapat. Maksimum 256. Okay. Yang mana rakan-rakan niaga yang dah lama, dah ada pelanggan lebih 300, lebih 400 kan. Kita buatlah 2 grup broadcast. Sekali tekan 200 lebih dapat. Okay. Grup kedua tu relax dulu, jangan terus blast. Relax dalam 1 minit, 2 minit. Baru blast yang kedua pula. Okay. Lepas tu kita share juga testimoni pelanggan. Okay. Semua ni info-info yang menarik untuk bakal-bakal pelanggan kita. Termasuklah pelanggan kita. Okay. Okay, info apa yang saya buat adalah macam ni contoh info. First kali ada tajuk, yang kedua ada isi kandungan, huraiannya. Yang ketiga ada ayat manis. Ayat manis, okey. Yang keempat ada nama, yang kelima ada link WhatsApp. Okey, link untuk rujukan orang kepada kita. Okey. Contoh yang ini tajuk dia apa? Tajuk dia RM 1 juta pampasan takaful untuk apa? Lepas tu saya buatlah sedikit huraian. Berdasarkan kita punya pengalaman, kita buatlah sedikit karangan ringkas. Okey. Lepas tu dah habis semua panjang kita punya penerangan tu, buat sedikit nota. Ayat manis ni. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat. Didoakan moga kita semua sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Lepas tu letak nama, letak kita punya agensi dan juga syarikat takaful ikhlas, letak link ni. Link rujukan kepada kita. Boleh guna link WhatsApp, boleh guna link Linktree, ada macam-macam macam-macam link yang kita boleh buat. Siapa yang tak pandai boleh cuba tengok dekat YouTube Linktree ni. Okey. Kalau tengok ke sini ada tak saya menjual? Tak ada, saya tak ada menjual pun. Okey. Daripada 1000 database, pasti akan ada yang respon. Okey. Okey. Ada yang message nak masuk dalam Zoom tapi tak boleh. Mungkin Cik Rina boleh check tengok kot. Partisipan ada yang ni ke? Yang perlu admit? Tak perlu, saya dah turn off untuk yang waiting room. So dia boleh terus masuk je. Oh ya, okey. Alright. Contoh broadcast info, nampak tak? Ni semua contoh saya buat tajuk, ada penerangan sikit. Macam yang ni info takaful. Saya cerita tentang income protection. Bawah ni saya cerita tentang
punca kematian daripada 4 penyakit. Okey, 4 penyakit utama di Malaysia. Okey, lepas tu yang tengah ni kewangan anak muda. Yang belah kanan sekali adalah salam Jumaat. Okey, kita bagi hadis sikit. Okey, macam itulah. Okey, yang penting ikut format tadi. Alright, ini info kesihatan. Ni semua info kesihatan. Yang tengah ni saya copy daripada Hospital An-Nur. Hospital An-Nur punya Facebook, saya copy. Bila mana saya copy, kita letaklah sumber. Sumber kat sini tulislah Hospital An-Nur. Okey. Gambar apa daripada Hospital An-Nur. Yang penting ikut format. Ada tajuk, ada info sikit, ada ayat manis sikit. Ni ayat manis dia ni. Kan, Assalamualaikum, moga kita semua dalam lindungan Allah. Moga Allah ampuni dosa-dosa kita, jauhi kita daripada sebarang penyakit. Nampak tak? Okay, itu semua ayat yang manis. Bawah sekali letak nama dengan maklumat kita lah, link untuk pelanggan direct kepada kita. Okey, yang ni info claim. Yang mana rakan niaga pernah buat claim, compile claim tu buat satu info. Okey. Nampak tak saya hantar claim ni? Saya hantar claim. Ini klien VIP ni adalah klien memang yang dah jadi pelanggan kita. So kita boleh hard sell sikit. Cerita sikit pengalaman claim. Lepas tu saya tulis yang bawah sekali, nampak ni. Rujuk saya untuk plan hibah takaful, plan simpanan, plan medical card, QPEX segala, insurans kereta, nak cari side income. Okay. Kita taruh je semua. Untuk pelanggan sedia ada, tak ada masalah untuk kita buat hard sell sebab dia dah pelanggan kita dah. Okay. So lagi mudah untuk dia respon. Okay. Yang kanan sekali ni adalah salam Jumaat. Pun sama juga. Ada nama, ada detail sikit, ada link. Okay. Daripada info, kita boleh share juga offer. Apa tawaran yang kita boleh bagi pada orang di luar sana. Okay. Kita boleh offer dia bantu selesaikan masalah claim. Okay. Teknik ini, rakan niaga saya, partner saya pakai teknik ini, dia offer untuk bantu claim, selesaikan masalah claim. Tiba-tiba ada orang di luar sana memang ada masalah claim pun. Daripada syarikat lain. Bayangkan syarikat lain, anak meninggal dunia, nak uruskan claim, ejen tak respon. Ini bukan satu kes, banyak kes macam ni. Okay, jadi, dia rujuk saya macam mana nak buat claim. So kita cuba study sikit macam mana nak buat claim daripada syarikat lain tu. Ada borang dalam internet, so kita pun ada pengalaman buat claim, so kita guide dia. Bila kita guide dia, rupa-rupanya klien ni ada lagi 3 polisi dengan syarikat tersebut, baru ambil kurang setahun kan, tapi tak dapat servis yang baik daripada ejen, so dia pun nak tukar kepada polisi dengan takaful ikhlas. Nampak tak, secara tak langsung kita dapat pelanggan. Nampak tak? Offer apa lagi? Offer mereka yang kehilangan ejen. Offer untuk bantu Offer untuk bantu mereka renewkan takaful kenderaan. Semua orang ada kereta, so kita tolong je diorang. Yang mana kawan-kawan kita, rakan niaga yang lain yang ada lesen general, boleh bagi share pada diorang. Okay, secara tak langsung kita dapat klien baru. Nampak tak? Lagi offer apa lagi? Offer untuk kurangkan cukai pendapatan. Offer untuk free quotation, free consultation, review polisi. Yang 3 ni selalu orang buat dah kan. Yang lain-lain ramai yang tak buat lagi. Okay. Apa yang penting, niat kita ni adalah kita nak tambah nilai dalam hidup orang lain. Itulah nilai yang paling besar sekali. Okay. Tak dapat bisnes pun kita dapat pahala, insyaAllah. Okay. Ni semua tadi dah cerita dah tadi. Okay. Ini contoh-contoh offer. Okay. Kami di Takaful Ikhlas sedia membantu anda membuat perancangan terbaik. Okay. Ada lagi tak pemilik syarikat di luar sana yang nak saya bantu? Okay. Lagi offer apa lagi? Bagi e-book percuma. Kalau kita ada e-book, kita boleh bagi e-book percuma. Okay. Yang ini saya offer dekat Facebook. Offer untuk renew insurans kereta. Okay. Saya bagi diskaun lagi. Saya dapat komisen sikit, saya bagi diskaun kan. Apa masalah? Ini bukannya bisnes kita pun. Bukan bisnes saya lah. Saya tak buat general. So saya dapat komisen sikit. Saya bagilah diskaun pada pelanggan. Bagi diskaun RM20. Kadang-kadang pun dia orang dah happy dah. Right? Jadi daripada sini, wujudlah perbualan, adanya urusan. Akan datang, dia akan tanya kita untuk benda-benda lain pula. Nampak tak? Ini yang paling kanan sekali. Nota, nak free nota kewangan dan pelaburan. Hartanah, klik link ini. Okay. Ini info ni pun saya dapat daripada tempat lain. Kita post saja. Kita post dalam grup. Dalam grup broadcast tu. Okay. Seterusnya, link ni. Okay, untuk link ni ramai yang PM saya macam mana nak buat ring 3 kan.
Saya nak ajar pun minta maaf dan masa pun agak tak sempat kan. Benda ni sebenarnya mudah saja, buka je Linktree tu, kita follow je step-step dia. Kena buka account. Macam Facebook, buka account dulu baru kita boleh buat Linktree ni. Okey. Walau bagaimanapun, Linktree ni bukannya satu-satunya cara lah. Cara lain banyak lagi yang lebih mudah. Okey, cumanya Linktree ni specialnya ada gambar. Yang mana yang muka flawless kan dari licin tu, bolehlah letak gambar kat sini. Okey. Untung dia tu buat gambar, itu je sebenarnya. Selain Linktree, kita boleh guna juga katalog WhatsApp Business. Okay. Kita orang bisnes kena guna WhatsApp Business. Okay. Pastikan kita semua guna WhatsApp Business. Jangan kita guna WhatsApp biasa. Okay. Apa kelebihan WhatsApp Business? Dalam WhatsApp Business ni kita boleh buat katalog. Nampak tak gambar sebelah kanan ni? Macam-macam menu ada. Orang meniaga makanan, dia buatlah menu-menu makanan. Orang usahawan takaful, kita buatlah kita punya plan apa yang kita ada. Okay. Jadi kita punya buku katalog kita ni kita boleh share. Tekan caranya, tekan 3 button atas ni. Tekan 3 button atas ni, dia akan keluar link button share. Tekan button share, kita tekan copy. Bila kita tekan copy, kita paste lah dekat kita punya info WhatsApp tadi tu. Kita paste menggantikan link WhatsApp, okay? Menggantikan Linktree tadi tu. Jadi bila orang tekan link katalog ni, automatik akan pergi kepada kita punya katalog ni, yang sebelah kanan sekali ni. Okay. Siapa yang belum ada katalog, senang saja pergi ke setting, tekan business tool, dia akan keluar banyak menu ni, tekan katalog. Kalau katalog kita belum ada, dia akan keluar button tambah. Tekan tambah. Dalam tambah tu, dia suruh masukkan gambar. Masuklah gambar yang Ikhtisas dah sediakan, buat sedikit huraian tentang kita punya gambar tu. Simple saja, itu saja. Lepas selesai pertama, buat kedua, buat ketiga, buat keempat. Saya rasa benda ni sangat-sangat senang. Buka pun kita dah tahu insyaAllah. Okay. Okay. Bila mana kita dah ada info yang kita dah sediakan tu, post yang sama, kita boleh post juga dekat kita punya Facebook kan, grup WhatsApp status. Cumanya WhatsApp status ni lebih kepada gambar dan juga ayat pendek. Okay, lepas tu bila kita post dekat Facebook, dekat page, dekat grup, kita boleh share. Kita boleh share pula masuk ke dalam banyak-banyak grup. Okay. Tapi pesanan, kalau yang baru nak mula iklan dekat grup-grup ni, dia ada perkataan-perkataan yang tak boleh iklan. Jadi bila mana kita iklan perkataan yang tak boleh diiklankan tu, peraturan Facebook ni dia akan padam kita punya iklan. Contohnya perkataan COVID, perkataan virus, perkataan hospital pun tak boleh sebenarnya. Perkataan hospital, perkataan kanser tak boleh, perkataan jerawat, macam-macam perkataan yang Facebook tak benarkan. Okay, nanti ada masa kejap lagi di akhir sesi ini saya tunjuk satu program tu kita boleh belajar tentang benda ni. Okay. Jadi apa yang kita kongsikan adalah bersifat info dan juga tawaran, offer. Jadi kita tak perlu stres pun untuk kita share pada ramai orang. Okay. Macam saya buat satu info tu, saya buat satu info tentang income protection. Lepas tu saya buat nota tambahan bawah tu, minta tolong forward pada orang lain. Kalau rasa benda ni bermanfaat, minta tolong share pada orang lain. Jadi si penerima ni, dia baca-baca, dia rasa benda tu bermanfaat untuk dia. Okay, dia share pada orang lain. Tiba-tiba ada orang WhatsApp saya. Saya tanya ni dapat info saya daripada mana? Katanya daripada Haji Yaman. Haji Yaman tu bapa saudara saya. Bapa saudara belah wife. Rupanya iklan saya dalam grup family tu, si pakcik saya ni dah forward kepada grup lain. Sebab dia baca-baca, bawah tu ada nota untuk forward, so dia forward. Jadi kita pula janganlah lupa tulis nota minta orang share pada orang lain. Kalau sebenarnya bermanfaat, tolong share pada orang lain. Okay, insyaAllah akan ada yang share. So kita dapat adalah marketing secara percuma. Okay. Dapat sesuatu malam ni? Kalau dapat, tolong tulis dapat. Saya nak pergi kepada yang seterusnya. Dapat tak sesuatu malam ni? Boleh respon dekat ruangan chat. Muhammad Zahir, Khairul, alhamdulillah. So dapat serba sedikit info Cik Nur Nabilah.
Nur Anissa Central. Oh, Kak Anissa pun ada. Alhamdulillah. Okay. So, bila mana kita ada database yang banyak, oh Puan Syakila pun ada. Alhamdulillah. Okay, hebat-hebat semua ni. Alhamdulillah. Okay, ada banyak database. Jadi macam mana kita nak tapis? Okay, kita ada 1,000 orang. Kan 1,000 orang yang kita susun database tadi tu, ataupun daripada orang luar, daripada Facebook kan, rakan-rakan Facebook. Macam mana kita nak tapis? Kita nak tapis kepada orang yang betul-betul minat dengan kita punya perkhidmatan ni. Orang yang perlukan hibah, orang yang perlukan medical card. Macam mana kita nak tapis? Okay. Dia punya flow dia macam ni. Daripada 1,000 suspek, kita akan dapat 100 quality prospect. Daripada 100 quality prospect, kita akan close 10 ke 15 case. Syok tak kalau dapat klien macam ni? Kalau tanya saya, sebenarnya benda ni percuma sebenarnya. Kita dapat pelanggan percuma. Itu yang saya rasa sebenarnya. Daripada awal-awal PKP dulu, asyik dapat kes percuma saja. Daripada mana? Daripada inilah. Daripada suspek, turun kepada prospek. Lepas tu turun kepada close. Okay. Okay, seterusnya. Kita tengok sini macam mana. Kita offer mereka untuk join group WhatsApp. Nampak tak? Ini iklan saya kat Facebook. Iklan saya kat Facebook. Saya tulis kat sini nota sedikit. Join group WhatsApp ini untuk dapat info-info pengurusan kewangan yang baik. Letak link WhatsApp ni. Link group WhatsApp. Okay. Yang ini pula, yang tengah ni adalah info. Saya bagi info sama macam tadi. Sesekali saya akan masukkan jemputan untuk orang masuk ke group WhatsApp. Nampak tak kat sini? Join group WhatsApp ini untuk tahu plan hibah yang mana paling sesuai untuk anda. Okay. Yang paling kanan ni kat Facebook juga. Join group WhatsApp ini untuk tahu plan hibah yang mana sesuai untuk anda. Nampak tak? Dalam kita punya iklan tu kita letak link group WhatsApp. Okay. Hasil dia, ada orang yang join. Memang akan ada orang yang join. Cumanya dia punya kebaikan orang join. Keburukan pula yang join tu pun termasuklah ejen. Itu biasa. Okay. Itu biasa. Ada ejen EIA pun masuk, ejen Prudential pun masuk kan. Tapi tak apalah. Kita niat bahawa apa yang kita kongsi itu ilmu daripada Allah. Jadi sekurang-kurangnya dia dapat manfaat, kita dapat saham kubur. Okay. Cara nak buat link group WhatsApp. Ada juga yang PM saya tanya kan, macam mana nak buat link group WhatsApp. Ini saya punya group. Tabung suami isteri group 9. Okay. Bayangkan kita ada 9 group. Dalam satu group tu katakanlah ada 50 orang. So dah berapa banyak kita ada? Dah ada 500 orang yang minat takaful. Okay, ini daripada Facebook. Daripada Facebook. Okay. Dalam kita punya WhatsApp group tu, tekan dekat button info, dekat nama group tu, dia akan keluar macam-macam ni kan. Tekan dekat add participant ni. Dia akan ada satu button invite to group via link. Kita tekan yang itu, so kita akan dapat yang ini share, yang ini copy link, yang ini QR code pun boleh. Lepas tu kita nak reset link pun boleh. Okay, tekan button copy link ni, maka kita akan dapatlah link yang macam tadi. Link ni. https // tu chat.whatsapp.com/sekian. Itu adalah link untuk grup. Orang tekan je link tu automatik masuk dalam grup kita. Nampak tak? Kita buka satu apa kita panggil macam satu ruang untuk orang masuk dalam kita punya grup tu. Okey. Yang syok dia, orang yang masuk tu adalah orang yang minat. Orang yang minat. Bila dia dah masuk, kita boleh personal WhatsApp dia. Assalamualaikum, terima kasih join saya punya grup kan. Kenalkan diri, saya Azrul daripada sekian-sekian kan. Okay, tengok dia respon macam mana. Kalau dia respon, alhamdulillah kita boleh teruskan perbualan. Sebab orang tu minat. Okay. Lepas tu kita pesan kat dia, jangan left group kalau boleh, sebab grup ni tak sibuk pun. Grup ni saya akan masukkan info sahaja. Tak ada perbualan pun dalam tu. Kita setting siap supaya kita seorang saja yang boleh post. Kalau kita benarkan perbualan nanti macam-macam. Cacah merbau nanti ada dalam tu. Okay. Ada orang jual kuku, ada orang jual kowe, ada orang jual kuih. Macam-macam. Okay. So settle sedikit usaha kita untuk ke arah online. Boleh dengar tak suara saya? Ada yang cakap sangkut. Kalau sangkut saya minta maaf. Boleh dengar jelas Encik Azrul. Okay, alhamdulillah. Alright. So
apa ikhtiar kita pula? Dalam musim PKP ni, ikhtiar apa yang kita nak kena buat, untuk kita on track, berada dalam perniagaan dan kita tak tertinggal di belakang, iaitu kita kena upgrade ilmu perniagaan kita ikut kini. Dulu kita boleh keluar dari approach kan, kita boleh call dan juga set appointment jumpa kat Old Town dulu kan, cari tempat-tempat nice. Tapi sekarang ni dah tak boleh kan, macam mana kita nak buat? Memang kita start terkejut sekali. Jadi kita cuba join mana-mana program untuk kita tambah ilmu tentang perniagaan ikut trend terbaru. Trend apa yang terbaru? Trend apa yang terbaru? Trend terbaru banyak trend ni lah, antaranya online marketing, YouTube, buat live kat Facebook, lagi apa lagi? Presentation Zoom. Ikhtisar sendiri pun dah buat macam-macam alternatif untuk kita dapat pendedahan tersebut. Jadi kita ambillah peluang. Memanglah kita punya ada sesetengah daripada kita tu hardcore dia adalah offline. Tapi nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana kalau kita tak follow trend sekarang, kita akan ketinggalan. Jadi macam Nokia dulu satu masa dulu sangat-sangat hebat. Hari ni Nokia ni orang buat sendal pintu pun dah tak laku kan. Nokia kan. Dia punya kesalahan apa? Kesalahan dia tak berubah. Orang lain sedang berubah tapi dia kekal benda yang sama. So itu kesalahan dia. Dia cakap dia tak buat kesalahan, cumanya dia tak berubah. Betul lah dia tak buat kesalahan apa-apa, cumanya dia tak berubah. Itulah kesalahan dia. Jadi kita pun janganlah kita buat kesalahan yang sama. Alright? So daripada antara idea-idea baru untuk kita marketing ataupun untuk kita punya perniagaan adalah boleh join tuan-tuan perempuan, boleh join program Cikgu Closing. Cari kat Facebook, buka Facebook, type je Cikgu Closing. Cikgu Closing ni sangat famous. Yang menariknya dia buat training close secara online, yang mana memang dia buat khas untuk bidang takaful. Yang ni pun pagi tadi Puan Nora yang sharing, alhamdulillah kita dapat ilmu barulah melalui Puan Nora. Jadi tuan-tuan perempuan boleh kontak dengan itu nombor phone ada di situ. Cikgu Salwa Power Closing. Boleh WhatsApp mengenai direct, join program dia, saya rasa tak mahal sangat. Dia akan penjelaskan step by step cara untuk closing. Yang mana Puan Nora sendiri dah apply pun apa yang Cikgu Salwa ni ajar. Yang mana Cikgu Closing ni ajar. Bila apply betul-betul berkesan. Jadi tak rugi kita invest kat situ. Sebelum ni kita pakar dari segi closing kan, berdepan cara berdepan kita pakar closing. Tak close sana kita kilas sini, kita kilas sana kan. Tapi untuk online ni lain. Cara dia lain, saya nak explain pun saya pun tak pandai, sama-sama kita join kelas Cikgu Closing ni. Lagi apa lagi kelas yang boleh kita join adalah kita guna software. Software untuk tolong blast kita punya iklan dekat grup-grup. Antara software yang menarik ikut trend sekarang adalah Fboom. Boleh buka dekat Facebook, cari je Fboom. Dia punya nama syarikat Solvy, SOLVY, Solvy Solution kalau tak salah saya. Boleh buka dekat YouTube boleh buka dekat cari kat Facebook pun boleh. Kalau saya salah minta maaf. Solvy Solution kalau tak salah saya. Dia punya saya dah tulis kat ruangan chat tu ya. Nanti Cik Rena tolong tengok kalau ada soalan kat ruangan chat saya tak sempat nak tengok. Yang ini memang yang tadi saya share tadi tu memang menggunakan WhatsApp Business, betul tu Puan Sharina. So software Fboom ni sangat menarik, boleh join kelas dia percuma. Ini pun kita punya investment. Saya dah join kelas dia percuma, dan kelas inilah dia akan explain kenapa kita punya iklan dekat grup hilang. Kita buat iklan hilang. Kenapa? Sebab kita dah melanggar pantang larangan Facebook. Join dia punya kelas percuma tu dekat Facebook, saya rasa ada rakaman dia. Jadi dia akan explain pada kita macam mana nak buat iklan kita tu tak hilang. Orang lain boleh nampak iklan kita. Bila mana kita dah teknik yang betul, teknik post yang betul, barulah kita boleh guna software ni. Software ni pun sangat-sangat menarik dan banyak juga banyak juga feedback daripada software ni. Software untuk Facebook banyak sebenarnya. Banyak dulu kita terkenal dengan Community, terkenal dengan Koran Panda, macam-macam software. Saya sendiri pun dah lalui beberapa software. Tapi yang latest, yang proven setakat ni adalah Fboom ni. Fboom ni software untuk tolong iklan.
dalam masa yang sama, siapa yang pandai buat FB Ads, teruskan ya. Cumanya FB Ads ni kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Okey, kalau yang jadi alhamdulillah, yang tak menjadi itu duit tetap keluar. Duit tetap keluar. Jadi kita jalankan dua-dua teknik. Yang berbayar pun kita jalan, yang percuma pun kita jalan. Okey, selain daripada itu, ilmu yang dapat hari ni, tiga-tiga ni pun ilmu dapat hari ni. Okey, buat live. Buat live dekat mana nak buat live? Buat dekat Facebook boleh, dekat IG pun boleh. Kalau kita ada channel YouTube, kita buatlah channel YouTube sekali jalan. Sebenarnya benda tu sekali jalan je, boleh buat dekat semua tempat kan. Idea dia adalah buat live setiap hari, sehari 7 minit. Sehari 7 minit, buat secara konsisten selama 40 hari. Okey. Ini dikongsikan, idea ni dikongsikan oleh Tuan Fahdi Ghazali. Boleh cari dia punya live dia dekat Facebook, type dia Fahdi Ghazali, tengok je dia punya video yang dia share. Kalau tak salah saya 2-3 hari lepas kot dia share tentang live ni. Okey, tentang branding. Branding diri sendiri. Okey. Untuk live ni, bila kita buat live, sebenarnya kita sedang membina aset kita sebenarnya. Kita sedang buat satu brand diri sendiri, yang mana brand tu sangat-sangat menguntungkan diri sendiri. Benda ni tidaklah result dia cepat, tetapi bila dia makin lama, makin banyak video kita buat, makin bernilai diri kita. Macam tu, ibaratnya macam tu. Orang makin kenal kita, orang makin confident dengan kita. Okay, jadi kita buatlah live. Okay, saya sendiri pun jujur cakap, nak buat live macam kekok kan. Saya percaya ramai macam saya. Jadi memang trend bisnes sekarang macam tu, so jangan kekok sangat, buanglah kekok tu. Okay. Kata Tuan Roslan public speaking, kata potong urat malu tu, potong. Okay. Cuba buat juga, sabar diri kita buat. Okay, InsyaAllah berbaloi. Okay, lagi idea apa yang baru lagi? Banyak idea baru. Antaranya survey form tadi. Lagi apa lagi? Idea-idea baru. Kalau tuan-tuan perempuan ada idea baru, nanti kongsilah. Kita ada grup junior tu kan? Share lah kat situ. Bila kita makin banyak ilmu kita kongsi, makin bertambah ilmu untuk kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey. Apa lagi idea baru? Saya ada idea baru tapi tak keluar. Ada tadi yang tak sempat tulis tapi tak keluar, tak apa. Ada rezeki nanti akan sampai ilham tu, insyaAllah. Okey. Ada soalan tak? Saya punya share ni dah habis dah ni. Dan habis. Sebelum saya tutup, ada soalan tak? Okay, boom tu okey ke Bang Azrul? Okey. Habis ya? Encik Azrul dah tak ada? Ada. Ada sikit lagi. Sikit lagi saya tambah. Okey, boom tu okey. Cumanya memang takut-takut kita gunalah Facebook baru untuk buat tu. Guna Facebook baru. Jangan guna Facebook asal. Buat Facebook. Okay, untuk langkah selamat. Sebab benda tu tak ada garanti kan? Tak ada garanti sebab guna third party. Okay, satu lagi kita setting supaya tak terlalu agresif sangat. Okay. Okay, tu nampak tak hasrat daripada BOD kita, Puan Ajah Nur Sheila. Okay. Harap Johor kembali aktif dan laju hantar kes. Johor memang dah laju dah. Kita tengah nak kejar Johor ni. Alright, apa lagi soalan? Ada soalan tak? Okay, tak ada soalan lagi Okay, kalau tak ada soalan, saya nak bagi penutup. Penutup untuk malam ni adalah antara kita dengan sesuatu. Okay, antara kita dengan sesuatu adanya Allah. Antara kita dengan pelanggan ada Allah. Antara kita dengan siapa lagi? Kan? Saya dengan tuan-tuan pun di antaranya ada Allah. Kita dengan anak-anak pun ada Allah. Okay? Sebab apa? Sebab segala sesuatu di muka bumi ini Allah yang atur. Jadi kita mintalah pada Allah supaya Allah aturkan kebaikan dalam setiap perkara lain kita ni. Okay? Jangan kita lupa, jangan kita rasa kita hebat, kan? Janganlah kita rasa kita yang buat semua tu. Contohnya saya close case sebulan RM1,000 contoh. Memang kita akan rasa alhamdulillah kan, rezeki aku kan, tapi kadang-kadang terlintas dalam hati, aku buat macam ni, aku buat macam tu. Okay? Cuba kita buang benda tu, kita kuatkan bahawa Allah yang aturkan semua tu. Kita tidak ada daya dan upaya pun. Itu adalah tanda kita bersyukur pada Allah. Okay, Allah berkata dalam surah Ibrahim, ayat berapa saya tak ingat, Allah kata orang yang bersyukur ni Allah akan tambahkan lagi nikmat.
Okay. Allah akan tambahkan lagi nikmat. Jadi kita banyak-banyaklah bersyukur pada Allah. Tanda kita bersyukur pada Allah tu, kita pulangkan balik segala pencapaian itu pada Allah. Okay. Itulah tawakal. Kita serahkan pada Allah semuanya. Okay. Kita mampu, kita serah. Kita tak mampu pun kita serah. Okay. Satu lagi kan, bila mana kita berjaya, kan? Yang tadi kita dalam kesusahan kan, bila kita dalam kesusahan kita minta ampun kepada Allah. Bila mana kita berjaya pun kita kena minta ampun kepada Allah juga. Okay. Dalam surah apa? Kata salah, surah Al-Insyirah kata hilak kan, yang Allah kata berbondong-bondong orang masuk Islam kan. Bila mana bantuan Allah tu datang, ramai orang akan masuk Islam. Ketika itu pun kita kena minta ampun kepada Allah dan juga kita kena bertasbih kepada Allah. Okay. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang mana kurang, saya minta maaf. Terkasar bahasa, tersalah cakap, saya minta maaf. Ilmu yang saya kongsikan pada malam ini, tuan-tuan boleh share pada ramai orang. Bukan ilmu saya pun. Itu semua ilham daripada Allah SWT. Okay. Jadi, saya serahkan kembali majlis kepada moderator kita, Cik Diana. Silakan Cik Diana. Terima kasih. Terima kasih Encik Azra. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Muhammad Azra dan Muhammad Sifri ke atas perkongsian tadi ya. Saya ingin mengingatkan kepada rakan-rakan niaga untuk isi Google Form untuk mengumpul speedy hours. Link ada share kat chat room. Okay, sesi seterusnya ialah sesi soal jawab. Kalau siapa yang ada soalan, digalakkan rakan-rakan niaga kita membuka mic, kenalkan diri dan ajukan soalannya. Tadi ada seorang yang Encik Azrul ada tanya soalan. Saya kena buka balik chat room. Jadi ada orang dah tanya soalan dah. Mana chat room? Hilang dah chat room. Mana pergi chat room? Okay, kita buka chat room. Okay, tadi ada seorang tanya ya Encik Azrul. Dia tanya daripada Encik Khairul Hazwan. Dia tanya berapa kekerapan untuk broadcast kat setiap grup tu tuan. Encik Azrul boleh tolong bagi Okey. Terima kasih soalan tu. Soalan yang baik. Okey, untuk grup broadcast ni tak perlu kerap sangat kan, tak perlu kerap sangat. Saya rasa paling kerap pun seminggu sekali. Itu paling kerap, seminggu sekali cukup. Okey, seminggu sekali cukup. Tak perlu kerap sangatlah. Sebab apa? Sebab yang kita susun dalam grup broadcast ni kebanyakannya prospek yang tak close lagi. Yang tak close lagi kita post lah seminggu sekali je. Tujuan kita post seminggu sekali itu sebenarnya kita nak pastikan dalam minda pelanggan ni, dalam minda prospek kita ni ada nama kita. Kita nak parking nama kita di dalam minda dia. Okay. Apa yang saya minggu lepas saya ada close satu case. Ayat daripada prospek ni adalah dalam kepala saya tak ada orang lain. Kalau nak cerita Gafur, saya cari Cik Azrul. Nampak tak? Ayat dia tu dalam kepala dia tak ada orang lain. Sebab apa? Sebab saya dah masuk dalam kepala dia dah melalui post-post kita tu. Ya, harap menjawab. Ada kita soalan. Siapa boleh je buka mic dan ajukan soalan kepada Encik Azrul. Janganlah malu-malu. Ada siapa? Soalan? Ramai malu. InsyaAllah semua dah mahir ni insyaAllah. Alhamdulillah lah kalau dah mahir. Saya biar tunggu. Sekejap ada orang. Tak ada. So Jika macam tu, saya nak ucapkan terima kasih kepada speaker kita yang murah hati untuk berkongsi ilmu, Encik Muhammad Azrul bin Muhammad Sifri, Agency Director kepada Men's Health Trading. Terima kasih kepada rakan-rakan niaga sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk ikut serta program malam ini. Kita dah sampai ke sesi taklif program pada hari ini. Kita akhiri program kita malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As.
Sebelum kita bersurai, saya ingin mengingatkan kepada rakan-rakan niaga sekalian untuk isi Google Form tadi ya, untuk kumpul CPD hours. Link dah pun share kat dalam chat room, tapi saya rasa saya akan share semula lah just in case. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.